Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus edisi Close Up minggu ini. Baik, hari ini kita bersama dengan seorang lagi tetamu istimewa yang tidak asing lagi dalam dunia e-sukan bagi permainan video FIFA, iaitu Lokman Haziq Hajiman. Apa khabar Lokman? Baik, sihat. Okay, terima kasih kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Sebelum kita terus ke soalan utama, saya nak tahulah, semua orang nak tahu pasukan Liga Perdana Inggeris yang Lokman sokong. Boleh kongsikan? Bagi saya, pasukan yang saya support since saya kecil lagi, pasukan yang baru je sign Erling Haaland, iaitu Manchester City. So season ni macam minggu lepas dia orang baru draw, so agak merisaukan agak, tapi saya rasa tahun ni saya bercakap saya confident lah City boleh juara lagi. Okey, City pilihan Lokman, tapi bagi saya peminat Manchester United. Jadi kita ada clash kat situ. Mungkin sikit je pandangan Lokman mengenai kemampuan MU nak cabar kejuaraan City. Sikit je. Saya rasa untuk season ni macam United dia ada banyak lagi cabaran dari segi macam diorang nak sesuaikan diri dengan manager baru diorang, Erik ten Hag, and then diorang pun banyak agak player yang diorang nak kena buang and player yang diorang nak masukkan. Sebab kalau kita tengok pun sekarang ni United orang kata apa ni, tengah nak rombak baliklah pasukan diorang. So mungkin untuk season ni agak sukar. Saya rasa untuk top 4 tu mungkin United boleh dapat. Okay. Tapi kalau untuk jadi calon juara tu, saya rasa kalau saya dari pandangan saya peminat Man City, saya rasa calon utama maybe Liverpool. Saya tahu Liverpool power, walaupun orang starting season ni macam slow sikit, tapi Liverpool, Chelsea dan mungkin Arsenal kot. Saya rasa Arsenal season ni pun boleh tahan juga. Okey. Jawapan awak tu menyakitkan sikit hati saya. Okey, tak apa Lokman, tanpa membuang masa kita terus ke soalan utama. Dikabarkan bulan lepas Lokman yang mewakili GBX Esport ada menyertai kejohanan dunia iaitu FIFA E-Club World Cup di Copenhagen, Denmark. Boleh kongsikan sedikit pengalaman sepanjang kejohanan itu? Saya cakap bulan lepas memang salah satu bulan yang sangat orang kata menarik dan juga mencabar bagi saya, sebab saya dan juga partner saya Akmal, kami mewakili pasukan GBX, kami telah berjaya qualify orang kata untuk pergi ke main stage FIFA Club World Cup. Kalau FIFA Club World Cup ni untuk penonton dia macam World Cup bola sepak yang kita tengok 4 tahun sekali, tapi yang ni adalah dari segi e-sports. Dan untuk saya dan Amal menjadi pasukan antara pasukan Malaysia dan juga pasukan Asia, salah satu dari 2 pasukan Asia yang terpilih untuk mewakili ke peringkat tu, memang satu orang kata cabaran dan juga penghormatan yang besar lah. Sebab perjalanan kami tu, kami boleh cakap sangat jauh dan sangat mencabar liku-liku dia. Kami bermula daripada hujung tahun lepas pada bulan Disember, dan kami masuk setiap bulan kami ada orang kata liga ataupun tournament yang kami perlu collect points, dan juga kami juga perlu masuk ke playoff sebelum kami dapat pergi ke Denmark. So di playoff tu daripada 4 pasukan, kami adalah salah satu daripada 2 pasukan yang terpilih untuk mewakili Asia. So memang tu saya bercakap satu momen yang indah lah dalam karier saya, sebab saya memang dah teringin lama nak masuk E-Club World Cup ni daripada first saya main FIFA, daripada kata permulaan karier kan. Salah satu yang saya tak dapat complete lagi dalam list saya punya tournament yang saya nak masuk, dan alhamdulillah tahun ni berjaya tercapai juga. And sebenarnya macam Denmark ni tahun lepas saya dengan Amal juga patut pergi, tapi untuk ketika kami mewakili pasukan Irimau, FAM Irimau, tapi akibat pada pandemik COVID-19 kami terpaksa cancel last minute kan. So ni kira tahun ni macam terubat lah kita punya kekecewaan tahun lepas. So boleh cakap tu tournament yang and then kita pun boleh cakap ini tournament first daripada pihak FIFA semenjak pandemik COVID-19, sebab kita tahu pandemik COVID-19 ni menyukarkan untuk on ground event, untuk land event. So kebanyakan tournament online, dan ini merupakan tournament pertama dan daripada mereka yang dilakukan secara on ground. Dan kita orang semua, saya jumpa balik kawan-kawan saya yang saya dah kenal dari luar negara sebelum ni kan. So ni merupakan satu momen yang indah, dan bercakap perjalanan kami memang dari permulaan tu susah, sebab kami dimasukkan ke dalam orang cakap group of death, orang kata group of death ni. So group of death ni kita tengok daripada 6 kumpulan, 6 tim tu termasuk GBX tu memang ada pencapaian dan juga player-player yang hebat. So
untuk lepas daripada grup tu pun satu cabaran yang sukar lah. Tapi Alhamdulillah kami setakat saja dapat qualify ke knockout stage, tapi kami juga boleh cakap bagi surprise lah dekat tim-tim lain dan melakar sejarah, membuat banyak kejutan sampai even kami pun antara pasukan yang dinanti-nantikan dan disokong oleh penonton-penonton kat sana sebab diorang gembira dengan gameplay kita orang. So memang overall sangat happy dengan performance kami kat sana. Okey. Jadi difahamkan kejayaan ini juga menyaksikan Lokman dan pasukan GBX muncul pasukan pertama dari Malaysia layak ke kejohanan berkenaan, betul? Betul ya? Okey. Jadi tahniah. Pastinya semua pasukan yang pergi ke kejohanan berkenaan mestilah of course mereka nak menang. Dan GBX sendiri pun dah buat yang terbaik dan sampai peringkat 16 terbaik kalau tak silap. Jadi Lokman secara overall puas hati dengan pencapaian itu? Overall memang sangat puas hati lah sebab macam saya cakap tadi, kita dalam group of death tu semua, and then untuk dapat pergi ke group knockout stage pun dah kira memang capaian besar. Bukan setakat boleh cakap masuk knockout stage lah, tapi kami juga menyajikan penonton-penonton dengan gameplay yang saya macam cakap memuaskan. Boleh cakap attacking football, dan boleh cakap orang-orang kat Eropah dengan Amerika semua memang terkejut lah dengan gameplay daripada Asia ni. Dan cuma itulah di round 16 tu kami bertemu dengan, eventually dia masuk final juga pasukan tu, pasukan daripada England, nama dia SAF. Kami dah dapat lead yang boleh cakap selesa lah, 3-1 di first league, tapi memandangkan diorang memang pasukan yang bagus, player-player diorang hebat, dan juga diorang ada coach yang tahu untuk adjust in-game management diorang kan. So di second leg tu diorang tukar strategi dan diorang dapat buat comeback. So kami kalah overall sebanyak 7-5 dalam kedua-dua leg tu. So agak, bukan cakap mengecewakan lah, agak macam orang kata macam rugi sikit sebab kita dah ada lead tu kan. Cuma kami akur dengan keputusan sebab kami tahu mereka hebat, dan ini memang something yang kita kena expect lah bila kita jumpa dengan player-player bertaraf antarabangsa ni kan. So itu memang satu orang kata experience dan juga learning curve lah untuk saya dengan Amal, supaya kami belajar daripada kekurangan kami di tournament itu dan cuba untuk perbaiki di season yang akan datang. Okay, Lokman, kita beralih ke soalan lain. Tapi apa-apa pun memang first time round of 16 tu satu pencapaian yang amat membanggakan. Ibarat Malaysia masuk ke World Cup lepas round of 16 lah. Boleh kata macam tu, Lokman? Betul. Okey, Lokman, beralih ke soalan lain. Apa plan Lokman selepas ini? Ada apa-apa kejohanan yang akan datang? Untuk saya bercakap untuk musim FIFA 22 ni, sebab dah habis World Cup ni, kira kita dah berakhir lah musim ni. Tak ada apa lagi yang kami boleh, ada tournament pun yang besar-besar. So buat masa ni kami tunggu pada hujung bulan 9 ni FIFA 23, FIFA untuk tahun depan akan dikeluarkan. So mungkin kami sekarang sedang bersiap mentally dan rest lah sekarang untuk season yang akan datang. Cuma tak salah saya, start awal bulan 10 atau bulan 12 baru akan ada tournament yang saya boleh masuk balik. Dan personally untuk saya pun, saya tengah orang kata decide masa depan saya, sebab saya pun nak tahu juga macam mana plan untuk saya pergi ke season akan datang. Adakah saya akan lakukan e-sport ni sebagai pekerjaan yang tetap, orang kata full time kan, ataupun mungkin sebagai benda part time, ataupun maybe saya pun ada option untuk stop benda ni. So saya masih open untuk pelbagai lagi orang kata ruang untuk masa depan saya. So kita tengok macam mana. Hopefully saya dapat teruskan bermain FIFA, sebab saya rasa lepas saya lagi Denmark tu, saya rasa saya macam ada orang kata unfinished business lah. Saya nak pegang piala tu, saya dah capai tahap tu. Dia bukan buat macam dah dapat capai tahap tu saya nak stop, saya nak lagi banyak. So harap-harap saya dapat teruskan lah career saya dalam FIFA ni. Kalau tengok jadual musim depan pun masih belum tentu, tapi boleh kata dah nampak dia punya sikit-sikit lah, mungkin boleh kata padat juga tahun depan kan. Jadi Lokman, mungkin peminat e-sport dia tahu apa yang berlaku dalam dunia e-sport, tapi untuk public lain mungkin orang tak faham. Jadi macam mana nak bahagi masa tu, bila sebagai atlet e-sport, macam mana nak bagi masa antara family, hal peribadi dan juga kawan-kawan Lokman sendiri? Saya rasa tu benda yang paling susah lah dalam career e-sports, especially dulu masa saya study tu,
Sebab saya mula career saya dah 5 tahun kan. Masa tu saya masih lagi student, baru nak continue degree saya. Saya boleh cakap tu benda yang paling mencabar dan sukar sebab dalam masa kita nak fokus dalam career e-sports kita ataupun saya punya career FIFA ni, saya juga kena ada banyak lagi hal-hal luar yang saya kena fikir, studies, kawan, family. So untuk bahagian masa tu, apa yang paling penting bagi saya adalah disiplin lah. Kalau untuk penonton yang ataupun orang luar yang tak tahu, disiplin tu sangat penting. Kita boleh ada 24 jam, kita ada 24 jam sehari. Itu yang terpulang kepada kita untuk guna 24 jam tu macam mana. Macam saya personally, saya dah set time untuk saya bermain FIFA. Tak lebih dan tak kurang saya letak ketika macam contoh weekdays time saya study, sebab saya kena siapkan assignment, ada projek kan, report. So saya tak boleh spend, saya tak ada luxury yang boleh spend satu hari main FIFA. Tapi saya letak lah at least sehari tu 2-3 jam saya wajib gunakan masa tu untuk main FIFA. Dan apa saya boleh buat ialah walaupun kuantiti dia tak banyak, saya cuba untuk maksimiskan kualiti dalam 3 jam saya letak tu. And then cuma weekend tu bila weekend saya ada masa lebih lah, dan maybe saya letak dalam 6-7 jam sehari untuk training. Tapi konsisten dan juga kualiti dalam training tu penting, dan cara nak dapat konsisten kualiti ialah dengan disiplin. So masa tu saya tak adalah macam masa saya main FIFA tu saya macam abaikan kawan, family. Tak adalah macam tahap macam tu, tak sok saya. Saya tahu untuk tidur pun cukup lah. Saya tak ada cakap saya tidur sehari 2 jam, 3 jam. Saya tidur cukup. Tidur tu penting ke saya. Actually kalau kita nak produktif kan, bagi saya at least 6-8 jam sehari tidur tu penting lah. So itu adalah salah satu tip yang saya boleh bagi dekat penonton kalau nak maximise korang punya hari. Kunci dia disiplin. 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 Lokman, tak dinafikan nama Lokman dalam dunia FIFA ni cukup besar. Kalau di Malaysia cukup besar, di Asia mungkin juga. Mungkin ramai nak tahu juga sejarah macam mana Lokman boleh terlibat bermain dalam FIFA ni. Macam mana? Saya tak pernah terfikir pun yang saya akan bermain game secara profesional. Even saya bercakap e-sports, saya pun baru tahu 5 tahun lepas bila saya habis matrik. So saya selalu main FIFA ni dengan kawan-kawan, dengan saudara kan. Main balik-balik kampung gitu. So tak ada terfikir lah nak main sampai wakil Malaysia, pergi tournament besar, pergi Sukan C semua. Tapi saya bercakap minat tu datang, bukan nak cakap minat, dia macam saya punya macam curiosity lah. Saya macam orang kata kalau bahasa Melayu curiga kan, sebab saya first time pergi ke tournament e-sports yang besar dekat Mid Valley. So saya baru habis matrik untuk support member saya, sebab member saya dia masuk tournament tu. Dia masuk macam grand final lah, and saya datang nak support. Saya besok tak main lagi FIFA professional, saya main pun santai kan. Tapi bila saya tengok macam e-sport ni, tengok macam mana ramai orang, macam mana dia punya support, macam dia ada potensi untuk besar kan. So saya cakap saya rasa saya boleh. And then saya try lah masuk 2-3 tournament lokal. And then bila selalu kita main, kita dengan member kita macam rasa dah power kan. Tapi bila kita zoom masuk tournament ni, kita nampak lagi orang yang lagi bagus, yang ada pelbagai gameplay. Bukan setakat satu gameplay, ada yang main style long ball, ada main tiki-taka, ada main counter attack. So bila kita jumpa ramai-ramai orang daripada pelbagai latar belakang ni, memang buka mata, buka minda kita lah. Dan time tu saya memang azam, bila saya dah masuk tournament 1, saya macam saya tak nak main setakat Malaysia, saya nak pergi ke luar negara. So boleh cakap 5 tahun lepas saya cipta sejarah lah agak lah. Saya bukan pemain FIFA pertama daripada Malaysia, dan bukan setakat Malaysia lah, daripada Asia juga yang pergi ke tournament official daripada EA, iaitu Foot Champions Cup di Barcelona. Ketika tu saya dapat ranking top 64 di dalam dunia. So dia orang jemput 64 player terbaik dari dunia untuk pergi ke Barcelona untuk pertandingan pertama besar. Sebab diorang pun masa tu bercakap EA, publisher, orang yang buat game FIFA ni, diorang pun baru nak fokus kat dalam bidang dalam
e-sports diorang. Sebab selama ni diorang buat game just untuk jual game tu kan. Tapi sekarang masa 5 tahun lepas tu diorang memang plan untuk kembangkan diorang punya e-sports. So time tu ada tournament paling besar lah di Barcelona tu, and saya bukan orang pertama pergi. Rasa tu memang time tu memang rasa kedil lah. Saya pun masa tu orang semua macam tak tahu siapa Luqman Haziq, siapa Fenray. Time tu saya guna nama Fenray. Siapa Fenray ni kan, macam mana dia boleh sampai ke tahap ni. Selalu orang kalau main tournament dekat lokal Malaysia je kan, tapi ni dah sampai ke tahap tu. Barcelona jumpa dengan player-player ternama dalam dunia yang selalu kalau kita tengok kat YouTube, TV. So time tu memang saya rasa macam rasa macam dunia saya berubah lah bila orang semua tanya, orang interview datang. Banyak interview, banyak masuk khabar. Saya macam pelik lah. Boleh kata jadi tumpuan perhatian. Jadi tumpuan lah. So selama ni macam saya ingatkan saya nak main macam senyap kan. Tiba macam jadi perhatian. Lepas tu time tu berubah lah. And then bila saya dah sampai Barcelona tu, saya cakap lah, bila saya dah sampai ke tahap tu, saya jumpa orang-orang yang lagi hebat saya, dia jadi macam lagi lapar, lagi dahaga kan. Lawan saya bukan rasa macam cukup tu. Saya bukan setakat nak orang kata datang untuk main dengan diorang, saya datang nak kalahkan diorang. So tu menjadi pembakar semangat lah saya untuk teruskan kerjaya saya. And then saya terus cipta banyak sejarah, macam qualify ke Food Champions Cup yang di Singapore, ada E-Champions League. E-Champions League macam, kalau kita tahu Champions League yang orang bangun pagi Selasa, Rabu nak tengok bola yang ni dalam versi e-sports diorang. Time tu diorang buka untuk Asia ke. Dan saya merupakan antara player 4 daripada player Asia dan Oceania dapat qualify lah pergi tournament tu. Time tu memang best lah. Saya jumpa banyak player bola agak. Macam saya jumpa Jolion Lescott, player Man City dulu. Dia jadi host untuk tournament tu. So tournament tu boleh cakap antara tournament yang paling manis lah dekat Manchester. Boleh kata yang penyertaan penglibatan Luqman dalam dunia e-sport ni membawa Luqman ke satu tahap yang Luqman tak pernah terfikir sebelum ni. Tak pernah fikir. Okey. Jadi kat situ kita nak tahu siapa sebenarnya individu yang sering bagi dorongan dekat Luqman sepanjang kerjaya. Kita nak tahu kawan baik ke, family ke, atau mungkin teman wanita istimewa ke? Saya cakap individu, banyak orang yang saya bercakap lah daripada hari pertama saya dekat dalam e-sport ni. Banyak orang yang ada yang datang untuk tolong, ada yang mungkin tolong sekejap, tapi ada yang betul-betul ikhlas nak tolong saya. Dan saya cakap orang-orang macam ni memang sangat membantu saya, sebab saya rasa untuk 100% seorang dalam e-sport ni kan memang susah. So macam family saya, parents saya, diorang support saya walaupun diorang kalau boleh nak saya fokus kat saya, tapi diorang tahu saya minat benda ni kan. So diorang tetap bagi sokongan walaupun macam diorang tahu saya akan busy nak balance study, tapi diorang percaya dengan saya. Tak pernah lah macam family saya macam tak bagi. Diorang sentiasa bagi support dari awal. Kawan-kawan saya pun bila diorang tahu saya dah sampai tahap ni, diorang pun memang bangga, dan diorang pun selalu support. Ada yang sanggup teman saya pergi tournament kat luar negara semua, kat Singapore, kat Manchester pun ada. So kawan-kawan saya pun antara dorongan juga. Saya bercakap Gamesborn ataupun especially Fazli dengan Suki lah. Since saya dengan diorang dah 5 tahun juga. Daripada hari yang saya qualify Barcelona tu, diorang bersama dengan saya, diorang tolong saya banyak untuk sampai ke tahap ni. Dan sedar tak sedar dah 5 tahun kami bersama, saya dengan Fazli dengan Suki. So Gamesborn memang banyak bantu saya, dan saya rasa tanpa diorang memang lagi sukarlah perjalanan saya kat tahap ni. So saya memang orang kata appreciate dan juga bersyukur lah, sebab sebab dia memang macam mana cakap dia dalam perjalanan kerjaya seorang e-sport athlete ni sebenarnya sunyi tau. Dia panjang kan. Kita sebab orang tak tahu macam mana kita punya struggle nak konsisten bertahun-tahun dekat level yang tinggi ni. Macam saya nampak banyak agak player yang ada satu tournament dia menang, lepas tu tournament lain dia hilang. Dia macam satu tournament macam orang kata kalau bola sepak one season wonder. Satu season je ada, lepas tu season lain dia hilang. Dan lepas tu tak dengar dah nama dia. Tapi untuk saya stay konsisten tu sebenarnya susah kalau saya nak buat benda ni seorang. And tu lah saya bersyukur dengan sokongan-sokongan dari ramai orang yang support saya. Jadi fan saya pun lah, saya nak shout out kat fan saya. Sebab kalau saya stream pun ada je orang yang nak tengok saya stream, nak saya main, and then interact dengan saya. So mereka-mereka ni walaupun saya kalah, diorang teruskan support. Kalau saya menang pun diorang support. So saya nampak lah, saya appreciate orang-orang ni. Walaupun saya tak kenal diorang personally, tapi untuk diorang spend masa, ada yang spend duit
untuk saya kan, saya memang hargai sangatlah support pada mereka. Okay, Lokman, secara ringkasnya sepanjang penglibatan dalam sukan e-sport ni, FIFA E especially, mesti ada kenangan paling manis dan pahit kan? Mungkin boleh ceritakan secara ringkas. Saya rasa kenangan manis, tak tahu mana manis ke pahit ke banyak. Tapi manis banyak lah. Dia macam, saya rasa paling best masa saya bercakap bila saya dapat berlawan dengan player-player yang saya tengok kat YouTube. Saya dapat berjumpa dengan, boleh cakap, idola saya masa saya kecil dulu kan. Dapat berjumpa dengan player-player ni merupakan satu orang kata momen yang indah lah. Saya boleh cakap saya main FIFA ataupun e-sport ni bukan sebab duit lah. Macam duit ni benda secondary atau benda yang sampingan. Saya tahu e-sport, orang selalu cakap oh e-sport ni boleh buat duit, menjana duit. Tapi saya rasa kalau memang fokus kat duit je memang susah nak maintain career e-sport. Tapi apa yang saya cakap, apa yang paling manis bagi saya FIFA ni, e-sport ni, sebab saya dapat jumpa dengan player-player hebat dan saya dapat buat perkenalan dan berkawan dengan diorang. Satu dunia lah, saya dah pergi banyak negara. Tak pernah terfikir lah dulu kalau pergi luar negara pun macam cuti kan ni. Pergi luar negara and then ada macam event yang kerja yang macam seronok yang memang saya suka, iaitu main game FIFA kan. Tapi macam momen pahit pun ada lah, macam bila kalah tournament, bila boleh cakap bila kalah tu adalah kecaman orang kan, netizen. Walaupun orang tak tahu, mungkin orang tak tahu yang FIFA ni saya cakap lah ada bola sepak kan. Tak kira kita prepare bagus macam mana pun, betul, akan ada hari kita kalah. Kalau kita tengok banyaknya tim yang besar-besar pun kan, macam Real Madrid pun boleh kalah kalau ada orang lawan tim macam Man City, tim saya pun tiba-tiba lawan Newcastle itu pun draw. So bola sepak dia bulat. Kita prepare macam mana pun, kalau bukan rezeki kita, bola tak masuk kat itu kan. So itu sama juga dengan FIFA lah. Ada game walaupun mungkin saya favourite dalam tournament tapi saya tak dapat menang, tu memang adalah kekecewaan dia. And saya tahu expectation especially untuk saya memang lain sikit daripada player FIFA lain kat Malaysia ni. Macam kalau orang nampak nama saya kat dalam tournament, memang diorang expect saya menang semua. Tapi untuk maintain expectation susah lah, sebab nak menang, dah 5 tahun saya buat kan, nak menang semua tu tak senang. Tapi itu cabaran daripada, sebahagian daripada cabaran sebagai player e-sport, and itu something yang saya kena terima. Dia ibarat macam awak dalam dunia e-sport ni ibarat macam Lee Zijia dalam badminton, Datuk Pandalela dalam sukan renang. Betul, kan? Betul dia punya expectation tu memang kalau tu pingat emas semua kan. Dia macam, dia tak sesenang walaupun kita mungkin seeding nombor 1 ataupun kita favourite ke kan, macam form tengah baik ke, tapi apa-apa boleh jadi dalam tournament tu. Dia cakap rezeki lah kan. So tu yang susah. Saya tengok macam Lee Zijia, macam even Datuk Lee Chong Wei dulu masa Olimpik tu kan. Bagi saya, macam orang kan kata dia tak pernah menang emas kan, tapi bagi saya dah tahap tu, peringkat silver, dapat bagi silver consistently kat Olimpik tu pun saya rasa dah hebat, saya bangga dia. So tu lah, orang tak tahu struggle behind the scenes setiap atlet lah. Okey. Lokman, kita pergi kepada soalan seterusnya ya. Katakanlah satu hari nanti Lokman dah berkahwin, dah berkeluarga. Mungkinkah Lokman akan benarkan anak-anak Lokman terlibat dalam sukan e-sport ni? Saya tak fikir jawab tu. Saya rasa kalau saya jadi seorang ayah ataupun seorang parent kan, saya jenis yang tak adalah macam mengongkong tau. Saya akan support apa je anak saya nak buat. Kalau dia betul-betul minat dia kat e-sports, sebab kita tahu kan minat anak. Macam saya pun dulu, saya lagi minat main badminton. Tu yang dari kecil bapak saya hantar pergi kelab badminton semua kan. Tapi lalas main FIFA e-sports, tu pun dia tak fikir. So macam untuk anak saya, kalau dia betul-betul minat e-sports, tapi saya tak nak beritahu lah saya pemain FIFA Malaysia tu. Saya diam-diam lah. So kalau dia betul-betul kecil-kecil dah pegang controller, tak boleh tidur peluk controller lah, saya tahu lah memang minat dia main game kan. Kalau dah minat macam tu, memang saya akan support lah. Sebab especially saya rasa masa akan datang, dalam masa 10 15 tahun, 20 tahun akan datang, kita akan saya rasa e-sport ni, industri e-sport ni akan lagi berkembang. Dia akan jadi lagi besar. Macam sekarang ni diorang masih lagi dalam bayi lah, orang kata infancy stage kan. Macam orang baru nak kenal e-sports. Sekarang ni kalau kita tengok pun, e-sport dah buka mata ramai orang, bukan setakat dari pihak NGO atau pihak apa ni, public ni. Kita tengok government, kerajaan pun dah sebanyak bagi sokongan dekat e-sport. So kita tengok macam mana. Saya personally, saya rasa saya dengan apa yang saya experience, of course saya tak kisah apa yang anak saya nak buat, tapi tengok macam mana. Harap-harap dia kalau, tapi tu lah, kalau saya nak, saya harap dia tak main FIFA. Saya harap lagi.
Okey, itu dia tadi perkongsian menarik atlet e-sport ternama FIFA kita, iaitu Lokman Haziq Hajiman. Kami warga Sukan Plus mendoakan Lokman dan GBX e-sports team terus berjaya mengharumkan nama Malaysia pada masa hadapan. Terima kasih Lokman, insya-Allah kita akan berjumpa lagi.